Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Khamis 6 Safar 1442 Hijrah bersamaan dengan 24 September 2020 Masihi, satu kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 146 orang. Kes 146 ialah seorang lelaki tempatan berumur 29 tahun yang baru tiba ke negara Brunei Darussalam dari India pada 18 September 2020 dengan menaiki penerbangan diraja Brunei BI 4112 tempat duduk 26J. Beliau tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan dan pada masa ini berada di Pusat Pengasihan Kebangsaan bagi pemantauan dan rawatan. Pengesanan kontak ataupun kontak tracing setakat ini telah mengenal pasti 5 orang kontak yang mana 3 daripadanya telah disahkan negatif bagi COVID-19, manakala selebihnya masih menunggu keputusan ujian makmal. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini seramai 142 kes telah disahkan sembuh. Pada hari ini, seramai 428 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatory di pusat-pusat pemantauan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 6,014 orang telah pun menamatkan pengasingan diri mandatory di kemudahan-kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 320 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 57,517 ujian. Sementara itu, mengambil kira situasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam pada masa ini adalah dalam keadaan yang terkawal, maka pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Petugas Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai perubahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial yang akan bermula pada hari Isnin 28 September 2020 seperti berikut. Menaikkan aktiviti arcade dan taman permainan kanak-kanak indoor dan outdoor dari tahap kedua ataupun level 2 ke tahap ketiga, level 3. Menaikkan aktiviti kolam renang dari tahap ketiga ke tahap keempat, manakala aktiviti-aktiviti lain adalah tidak berubah. Bagi arcade dan permainan kanak-kanak, indoor dan outdoor, kapasiti peroperasian akan dinaikkan kepada 80% dari kapasiti biasa pada satu-satu masa. Garis panduan bagi arcade dan taman permainan kanak-kanak tahap 3 akan dimuat naik ke laman web Kementerian Kesihatan. Sementara itu, sukacita menarik perhatian orang ramai bahawa had perkumpulan ramai pada masa ini masih dikekalkan kepada 350 orang pada satu-satu masa, yang mana had ini adalah jumlah keseluruhan orang yang hadir di sesebuah acara, iaitu termasuk semua jemputan, ahli keluarga, penganjur, ahli jawatan kuasa, petugas catering dan sesiapa sahaja yang hadir di acara tersebut. Garis panduan bagi perkumpulan ramai telah dimuat naik ke laman web Kementerian Kesihatan. Dalam pada itu, garis panduan bagi tahap 4 aktiviti kolam renang dan pengumuman lain yang berkaitan dengan kesukanan akan dijelaskan oleh Yang Berhormat Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Sehubungan dengan ini, Kementerian Kesihatan mengkehendaki orang ramai untuk mematuhi segala peraturan dan arahan yang berkaitan dengan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial yang telah dikeluarkan dan masih berkuat kuasa pada masa ini. Dengan ini, orang ramai adalah dikehendaki untuk menggunakan aplikasi ProHealth dan mengimbas kod QR setiap kali apabila masuk dan keluar dari premis-premis, terutama sekali di tempat-tempat awam seperti gedung-gedung perniagaan, kedai-kedai runcit, restoran-restoran, establishment kecantikan, kedai gunting dan lain-lain. Dalam pada itu, pengurus-pengurus premis perniagaan adalah dimastikan untuk memaparkan QR code di tempat masuk masing-masing.
Orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil serius penggunaan aplikasi BruHealth, terutama sekali dalam mengimbas QR Code ini kerana ia adalah penting dalam membantu Kementerian Kesihatan melaksanakan pengesanan kontak ataupun kontak tracing dengan segera jika berlaku sebarang penularan jangkitan. Orang ramai adalah juga dikehendaki untuk mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing dengan mengamalkan kebersihan diri, etika kebersihan yang betul, digalakkan memakai sungkup muka ataupun face mask apabila berada di tempat-tempat awam yang penuh sesak, dan jika merasa kurang sihat untuk tidak menghadirkan diri ke tempat-tempat awam ataupun majlis-majlis keramaian. Orang ramai khususnya para jemaah yang menghadiri sembahyang fardu Jumaat adalah sekali lagi diingatkan bahawa memakai sungkup muka ataupun face mask adalah dimestikan ketika berada di dalam kawasan masjid sebelum dan selepas mendirikan sembahyang, di samping membawa tikar sejadah sendiri dan mengimbas kod QR apabila memasuki masjid, surau ataupun balai-balai ibadah. Sesiapa yang didapati melanggar ataupun ingkar akan mana-mana arahan yang telah dikeluarkan semasa pandemik COVID-19 ini, maka ianya adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, yang mana jika didapati bersalah boleh dikenakan denda kompaun sehingga RM5,000 atau boleh didakwa ke mahkamah yang membawa denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga tempoh 6 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Kementerian ini tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang tidak mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan. Sejak tindakan undang-undang mula dikuatkuasakan bagi arahan-arahan yang telah dikeluarkan semasa pandemik COVID-19 ini pada Jun 2020, sehingga sekarang sebanyak 891 premis perniagaan telah diperiksa di seluruh negara, di mana 540 kesalahan telah didapati dan dikenakan denda kompaun. Kesalahan yang sering dilakukan ialah pengendali makanan yang tidak memakai sungkup muka semasa bekerja. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak di dalam negara serta di peringkat serantau dan global, serta melaksanakan penilaian risiko secara berterusan bagi mempertimbangkan pengurangan langkah-langkah seterusnya. Jika situasi wabak kembali membimbangkan, Kementerian Kesihatan tidak akan teragak-agak untuk memperketatkan semula langkah-langkah penjarakan sosial yang perlu dilaksanakan untuk mengawal wabak tersebut. Kementerian Kesihatan akan memaklumkan kepada orang ramai mengenai sebarang perubahan mengenai situasi ini jika perlu dari masa ke semasa. Kementerian Kesihatan juga ingin mengumumkan kepada orang ramai yang ingin membuat pembayaran ujian SARS-CoV-2 atau ujian swab bagi perjalanan masuk ke negara Brunei Darussalam. Pembayaran tersebut bolehlah dibuat secara atas talian melalui link seperti yang tertera di skrin. Untuk makluman, dalam masa 7 hari sejak ia mula dibukakan, sebanyak 47 pembayaran telah pun dibuat secara atas talian. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi BruHealth. Sekian, terima kasih.